Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Okey, hari ini bersama Cikgu Asrul kita buat kelas Door and Window Installation. Okey, catat kalau boleh catat. Nanti cikgu bagi barang-barang bahan-bahan semua dalam WhatsApp. Okey, kod kita WTP 2043. Sebab kita dah semester 2. Okey, ada sesiapa berpengalaman pasang tingkap dan pintu sebelum ni? Tak ada cikgu. Tak ada pengalaman Tak ada. Tengok orang pasang tingkap ada? Ada. Ada. Okey, nanti kita akan nak buat amali pun tak boleh musim PKP ni. Okey, kita masuk kepada course outcome. Okey, di akhir course ini, student should be able to, yang pertama, identify residential building door and window installation requirement. Bermaksud, di akhir pengajaran ni kita akan tahu dia punya ukuran, dia punya nama, setiap pintu tu, jenang dan sebagainya. Okey, yang kedua, carry out door and window installation. Carry out ni apa? Kelas yang batuk tu siapa? Carry out apa? Carry out. Bantu cikgu. Saya bantu. Yalah, carry out tu apa? Covid cikgu. Carry out tu apa? Makan makanan berminyak. Carry out ni kita boleh pasang sendiri. Okey, yang ketiga. Kejap ada orang masuk Muhammad Amirul. Selamat datang Muhammad Amirul. Kelar dan habis dah. Okey, yang ketiga perform door and window painting. Maksudnya kita akan buat amali mengecat door and window. Dan last kali kita akan buat door and window inspection. Inspection tu apa? Inspection kita check. Okey, yang pertama kita masuk inspection dulu. Okey, door and window inspection. Okey, kenapa kita buat pemeriksaan atau inspection kerja pemasangan pintu dan tingkap? Yang pertama untuk menjaga kualiti kerja. Yang kedua untuk menentukan kejayaan keseluruhan projek. Sekejap ada masuk lagi ni. Cikgu ulang balik semula cikgu. Ulang yang mana? Cikgu ulang balik pada first. Ya, Daripada door and window inspection tu. Okey. Kejap ada orang ketuk pintu Siapa masuk lagi ni? Harish Banan. Okey, selamat datang semua ke kelas Cikgu Asrul. Jangan kau on kan Google Meet tapi kau tidur pula. Tak cikgu tak. Ha. Tak ada cikgu. Sebab last kali ni cikgu bagi quiz. Okey. Markah PB. Okey, pemeriksaan. Apa yang ada dalam pemeriksaan? Okey, ada berapa step Ada 3 step. Yang pertama, penerimaan. Semasa kita terima barang, jenang, semua pintu, saiz, kita perlu buat pemeriksaan. Sama ada kita punya contoh kalau sliding door ada pecah atau retak. So tu semua termasuk dalam pemeriksaan. Dia ada form dia sendiri. Okey, yang kedua pembinaan atau pemasangan. Okey, tu peringkat yang kedua. Dan last kali bangunan siap. Jangan jadi kalau tiba-tiba siap tengok ada retak dan pecah. Tu semua kita perlu buat pemeriksaan. Ada 3 step, ingat Yang pertama penerimaan tu apa?
Menerima, semasa menerima bahan, cermin, tingkap, pintu dan sebagainya. Pembinaan semasa pemasangan. Dan yang ketiga, setelah bangunan siap. Okey. Okey, dah catat Dah. Cikgu akan share dekat YouTube tau. Okey. Boleh dapat permission dari korang tak? Boleh. Dalam channel YouTube cikgu. Boleh. Siapa yang dah follow channel YouTube cikgu? Saya. Dah. Belum. Saya dah. Nanti cikgu share dalam channel YouTube cikgu. Bagi link. Nanti cikgu bagi link. Cikgu. Okey, kita masuk kepada kriteria pemeriksaan pintu dan tingkap. Apa yang kita perlu cek pintu dan tingkap tu? Apa yang kita perlu cek? Okey, yang pertama saiz. Saiz betul tak betul? Sebab selalunya kalau kita order macam pengalaman cikgu, order sliding door semua kan, kadang-kadang saiz dia kecil. Kalau kecil, okey, kita boleh sumbat-sumbat simen sikit. Kalau besar, satu hal kita nak potong dinding kan. Okay, yang kedua, jajaran. Jajaran tu apa? Siapa boleh respon jajaran? Tak tahu. Entah. Tahu cikgu. Jajaran dia punya Contoh apa, tingkap tu ada 3 tingkap kan? 3 tingkap tu dia straight lah, dia tak bengkak-bengkok, dia sejajar je lah. Itu nama jajaran. Yang ketiga, Macam lurus lah. lurus. Kepugakan pun ketegakan sampai lebih kurang. Oh. Yang keempat, kekuatan. Kuat tak kuat. Yang kelima, kelasakan. Kalau boleh catat ya. Okey, kejap ada orang masuk lagi. Muhammad Qayyum. Muhammad Qayyum. Okey, Muhammad Qayyum. Okey, selamat datang siapa yang baru masuk tu. Danish Haikal, off ke mic tu, bising. Danish Haikal. Siapa nak cakap bagi respon baru on kan mic. Okey, lepas tu kebersihan. Tak ada kesan-kesan, simen dan sebagainya. Lepas tu kepersegian ni penting Kalau kita punya jenang sengit, macam mana kita nak masukkan cermin, betul? So kepersegian ni penting. Betul ada. Okey. Lepas tu kerataan, sambungan. Ni kalau boleh catat kefungsian, barulah terhasilnya tingkap dan pintu yang sempurna. Skop tingkap dan pintu dalam pembinaan ni, ya? Dah salin saya baca. Okey. Salin, cikgu bagi masa. Okey, skop kita tengok ni, jangan kita tengok skop rumah kita. Kita tengok bangunan besar. Macam litas sepang semua tu kan. Tengok bangunan yang besar. Penting tak penting door and window tu kan. Jangan tengok rumah kat kampung je. Bila kita tengok door and window tu memang kita rasa macam tak penting kan. Tapi bila melibatkan bangunan dan building yang besar, benda tu menjadi satu kemestian dan penting untuk kita buat inspection. Okey, dah siap Salin? Dah. Dah. Jap. Belum. Belum. Okey. Nama dia sedih. Dah Dah.
Alright. Okey, yang seterusnya langkah pemeriksaan. Yang pertama, perlu ada borang. Setiap pemeriksaan perlu ada borang. Checklist lah, checklist. Okey, yang kedua, tarikh. Bila kita nak buat pemeriksaan? Okey, masa. Masa bila, lokasi, personel ni siapa yang buat pemeriksaan, bukan suka-suka orang boleh buat pemeriksaan ni. Dia kena ada kelayakan, kena ada pengiktirafan lah personel. Okey, lepas tu plan. Selalunya kita buat pemeriksaan berdasarkan plan, ikut plan asal atau tak ikut. Dari segi dia punya size semua tu lah, kriteria. Okey, seterusnya selepas semua selesai baru kita buat pengesahan. Okey, ini dia akan buat pengesahan. Okey, seterusnya laporan, memo. Memo ni maksudnya jika terdapat kesilapan atau kecacatan, perlu buat memo kepada pihak yang melaksanakan tugas tersebut. Contoh kalau tingkap tu pecah, perlu meninggalkan memo untuk kontraktor tu repair lah. Dan seterusnya barulah langkah penambahbaikan. Ada berapa semua? 11. Boleh ingat ni? 11. Kalau masuk exam boleh ingat? 11. Apa? InsyaAllah cikgu. InsyaAllah cikgu. InsyaAllah. Korang ada penilaian akhir tak? Tak pastilah cikgu. Guru kelas tak ada share apa-apa? Tak ada. Siapa guru kelas? Cikgu Fendi. Kau tak tanya. Takwim semua dah keluar tau. Kelam je Ipan. Takwim untuk tahun depan dah keluar dah. Nanti cikgu share. Okey. Peksa bila PB khas. Cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Teruskan. Okey, ni contoh dokumen JKR. Tengok ni. Apa dia tulis ni? Disediakan oleh siapa? Nama dia? Datuk Prof Wahid bin Omar. Ni apa ni? Tengok kesa cikgu ni. Anak panah ni. IR. IR tu pangkat untuk, bukan pangkat lah, dia punya kelayakan dia. IR, DR ni apa? Doktor. Wahid bin Omar. Yang sebelah ni Tan Sri Datuk IR. Ada IR juga kan? Selalunya yang pakai IR ni engineer lah. Ni doktor ni selalunya dia doktor PhD, bukan doktor medik. Okey, ni contoh borang dokumen JKR. Okey, semasa kita buat pemeriksaan, apa borang yang perlu, apa dokumen yang perlu ada? Yang pertama borang SPK. SPK tu apa? Borang SPK adalah borang Macam borang pengesahan. sistem pengurusan kualiti. Sistem pengurusan kualiti. Okey, yang kedua perlu ada pembetulan, dan yang ketiga baru pemeriksaan. Ini adalah step untuk kita buat prosedur kawalan untuk memenuhi pemeriksaan lah, spesifikasi pemeriksaan. Okey, peringkat ketidakpatuhan. Okey, kalau kita buat pemeriksaan, selalunya ada 3 peringkat ketidakpatuhan. Kalau bahasa senangnya kita panggil kecacatan lah kan. Bermaksud, kalau meja ni apa? Meja ni produk tu gagal sama sekali. Contoh, dia pasang tingkap atau pintu tak boleh pakai, tak boleh tutup. Cermin pecah, jenang pecah dan sebagainya. Itu kita kira sebagai meja. Kalau observation ni pertengahan.
Okey, bermaksud masih boleh diterima dan masih boleh diperbaiki. Dan minor ni sikit-sikit lah. Contoh apa, dia punya tingkap atau jenang dia berlubang ke, pintu ada retak sikit ke. Okey, benda-benda semua ni akan menyebabkan apa kalau ada kecacatan? Konflik antara pelanggan dan kontraktor. Selalu berlaku konflik ni bila kecacatan. Okey, semasa kita pasang tingkap dan pintu, perlu ada faktor keselamatan dan faktor kesihatan. Okey, untuk bangunan tinggi selalunya kita bekerja di tempat yang tinggi. Okey, kalau tempat tinggi perlu pakai apa? Safety belt. Harness, safety belt dekat kereta. Safety belt pula. Harness. Helmet. Harness, tahu tu harness. Okey, lepas tu pakaian keselamatan, memakai mask masa mengecat. Sebab cat ni kadang-kadang dia ada bahan kimia kan. Okey, faktor kesihatan, elakkan menghidu cat. Okey, kawasan kerja bersih. Okey, penyakit berjangkit dan pemeriksaan kesihatan. Okey, peraturan perlu dipatuhi bagi mengelakkan kemalangan. Okey, masuk kepada kuis. Lagi no. Saya pun nak salin. Boleh jawab kuis ni? Cikgu boleh tak slide balik tadi tu? Yang faktor kesihatan. Okey. Ni. Nak salin. Ni banyak. Ni bang. Nanti cikgu share nota ni dalam WhatsApp Okey. Saya. Okey dah Dah. Okey, tolong jawab kuis ni. Cara nak jawab dia, korang penuhkan jawapan dia dan WhatsApp dalam grup, boleh? Boleh. Tulis nama penuh dan WhatsApp dan jawapan. Cikgu send personal ke? Bukan dalam grup. Okey, cikgu. Apa ni dia nak baut lah ni. Okey, cikgu akan bagi markah berdasarkan WhatsApp tersebut. Okey. Okey, kuis pertama berikan 5 kriteria pemeriksaan pintu dan tingkap. Tadi dah salin kan? Dah. Dia nak 5 saja. Yang kedua, apakah yang perlu dilakukan sekiranya terdapat ketidakpatuhan minor? Apa yang kita perlu buat? Okey, boleh jawab? Boleh cikgu. Okey, setakat ni itu saja. Okey, salin soalan dulu, quiz. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada soalan, cikgu tamatkan sebab masing-masing ada hal kan? Okey, next class nak buat hari apa? Esok. Esok boleh? Esok tak boleh lah. Esok tak boleh. Hari apa? Tak boleh. Tak bawa anak kita. Aduh. Cikgu esok ada kelas agama lah. Hari Khamis boleh, Khamis. Oh, ada kagak? Semua tak boleh juga, semua tak boleh. Khamis boleh, Khamis. Jumaat boleh kot. Jumaat pukul berapa? Tak nak Jumaat cikgu. Jumaat. Ada ni private lah. Okey, hari Khamis pukul 11 boleh? Okey, boleh cikgu. Khamis pukul 11. Okey, Khamis pukul 11 ya. Itulah baik.
Okey, cikgu boleh. Okey. Okey, cikgu tamatkan kelas. Nipang. Okey. Rajin. Boleh buat kerja masing-masing dan kita jumpa pada hari Amin. Khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.